Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita masih lagi berada dalam surah Al-Qalam yang pada ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 insyaallah pada malam ini. Surah yang ke-68, juzuk yang ke-29. Surah 68, surah Al-Qalam, ayat yang ke-34. Innal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal-mujrimin. Ma lakum kayfa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syuraka'ihim. In kanu shadiqin. Yawma yukshafu 'an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Fatawmi wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Shadaqallahul 'azim.
Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sudah masuk kepada tafsir ayat yang ke-34, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa mereka hidup di dunia. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Allah tidak menyamakan di antara golongan yang menyerah diri kepada Allah dengan golongan yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala minta tolong bukti daripada orang-orang yang kafir yang mengatakan bahawa orang Islam ini mereka itu sama dengan orang Islam, bahkan mereka lebih baik lagi daripada orang Islam apabila berlakunya hari akhirat nanti. Tapi itu adalah kata-kata yang kosong sahaja tanpa berdalilkan, bersumberkan daripada sumber yang sepatutnya, dan Allah minta bukti daripada golongan-golongan kafir. Jadi kita tengok ayat 34. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka, mereka bertakwa semasa hidup di dunia. Kemudian bila sampai hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka jannatin na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Di sini Allah Subhanahu wa taala cerita menjelaskan kepada kita bahawa orang yang bertakwa semasa hidup mereka di dunia, bila sampai hari akhirat mereka ini berada dalam nikmat, semata-mata nikmat. Dalam syurga tidak ada benda lain kecuali nikmat yang berpanjangan, itulah syurga. Dan tidak ada benda-benda yang menyebabkan manusia susah, resah, gelisah. Semuanya adalah nikmat. Kerana itu syurga dinamakan juga dengan syurga An-Na'im. Na'im itu maksudnya penuh dengan nikmat. Bila manusia masuk syurga, nikmatlah yang mereka akan perolehi. Makan pun nikmat, minum pun nikmat, kahwin pun nikmat, pakai pun nikmat, duduk pun nikmat, tidur pun nikmat, segala-galanya adalah nikmat. Dan di syurga ini tidak ada benda lain kecuali hanya nikmat semata-mata. Kerana syurga ataupun neraka merupakan tempat ganjaran ataupun tempat balasan Allah Subhanahu wa taala, sama ada kepada golongan yang bertakwa ataupun sebaliknya golongan yang melakukan dosa dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Disebut di sini sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Kita belajar sebelum ini, kita sebut talabul indiyah. Manusia minta ataupun Asia minta berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum minta syurga. Rabbi berdiri indaka, di sisi engkau, ya Allah, binakanlah untukku di sisi engkau baitan, satu mahligai, satu rumah fil jannah, dalam syurga. Ayat ini pun hampir sama juga. Allah Subhanahu wa taala sebut innal muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini bermaksud berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia itu penuh nikmat, berada dalam syurga. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jannatun na'im, mereka dapat berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Ini cerita kepada orang yang bertakwa, yang mana sebelum ini Allah Subhanahu wa taala cerita orang yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam nikmat.
bukan nikmah, nikmah. Dalam azab kesengsaraan. Afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Maka adakah patut kami menjadikan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, orang-orang Islam, sama dengan orang-orang yang mujrim, yang berdosa, yang tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut tak patut Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan yang kafir sama dengan golongan yang Islam. Itu struktur ayat yang betulnya. Apakah patut kami menjadikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, yang berdosa sama seperti orang yang Islam, orang yang menyerah diri kepada Allah? Di sini dipanggil makhluk, diterbalikkan. Apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam sama seperti orang yang berdosa? Ayat ini struktur yang betulnya adakah patut kami menjadikan orang-orang yang berdosa sama seperti orang Islam? Kenapa? Sebab mengikut seorang tabi'i, Muqatil ini seorang tabi'i yang mana beliau merupakan min a'lamil mufassirin, di antara tokoh-tokoh tafsir yang berwibawa. Beliau meninggal dunia tahun 150 Hijrah, awal lagi lah, sebab tabi'in. Jadi beliau menyebut orang-orang kafir ini, mereka menganggap kehidupan mereka lebih bahagia, lebih hebat, lebih selamat, lebih ceria, lebih senang berbanding golongan-golongan yang beriman semasa hidup mereka di dunia. Jadi mereka menyangkakan bahawa, mereka beritahu orang-orang yang beriman bahawa kehidupan mereka di akhirat juga Allah akan jadikan sama macam di dunia ini. Kalau di dunia ini Allah lebihkan mereka, di akhirat pun pasti Allah lebihkan mereka bagi golongan berbanding golongan-golongan yang beriman. Jadi mereka mengatakan dan mereka yakin bahawa kehidupan mereka di akhirat lebih baik daripada golongan yang beriman. Sama seperti dunia. Dunia mereka lebih ada banyak, ada kekayaan banyak, kehidupan mereka senang. Jadi mereka menganggap kehidupan akhirat juga begitu. Mereka lebih baik situasinya berbanding golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Maka adakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama seperti orang kafir? Kalau tengok struktur ayat yang betulnya, ini dipanggil tasbih maqlubah, perumpamaan yang diterbalikkan. Sepatutnya, apakah patut kami menjadikan golongan yang kafir itu sama macam orang beriman? Sebab orang kafir menganggap mereka ini lebih baik, tapi Allah SWT nafikan. Allah kasih kembali. Sudahlah kasih kembali, nak menjadikan Allah kasih kembali tasbih ini, nak menjadikan perumpamaan ini langsung tidak sama orang-orang beriman dengan orang kafir. Sepatutnya orang kafir tidak sama dengan orang beriman, sebab mereka mendakwa klaim diri mereka lebih baik. Maka Allah SWT kata usahakan lebih baik, sama pun tidak. Seolah-olah begitu. Jadi Allah sebut afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Maka adakah patut kami menjadikan orang-orang yang beriman, yang Islam, yang tunduk patuh kepada Allah sama dengan orang-orang yang kafir? Tak sama. Memang tidak akan sama. Jadi Allah menjelaskan bahawa sekali-kali Allah tidak menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang yang buruk kelakuannya semasa hidup mereka di dunia. Ayat yang seterusnya, malakum kaifa tahkumun. Malakum, macam mana keadaan kamu? Mengapa kamu sebut begitu? Kaifa tahkumun, bagaimana kamu menghukum? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Tak munasabah langsung. Dari sudut akal pun tak munasabah, dari sudut naqli pun tak munasabah, dari sudut bukti pun tidak ada menyatakan bahawa golongan kafir ini lebih baik kedudukan mereka ataupun sama dengan orang beriman pada hari akhirat
sama dengan orang beriman ataupun lebih baik? Sama pun tidak, lebih baik jauh sama sekali. Jadi Allah SWT kata, ma'alakum kaifa tahkumun, mengapa kamu buat keputusan sedemikian? Tak patut kamu buat keputusan sedemikian mengatakan bahawa orang kafir itu lebih baik daripada orang beriman. Kaifa tahkumun, bagaimana kamu menghukum, mengambil keputusan? Kalau kita fikir dengan kepala kita pun, orang yang jahat tidak sama dengan orang yang baik. Tidak ada seorang pun yang mengiktiraf sama pun tidak diiktiraf, apatah lagi orang jahat itu dikatakan lebih baik daripada orang yang baik. Mustahil. Am lakum, atau adakah kamu kitabun, ada sebuah kitab, ada kitab suci, fihi tadrusun, yang mana kamu membacanya, kamu mempelajarinya, kamu membelit-belitnya. Ada dalam kitab tersebut menjelaskan kepada kamu bahawa orang kafir itu sama seperti orang yang beriman ataupun lebih baik. Ada. Hukum yang kamu buat, keputusan yang kamu ambil ini salah sebenarnya. Nak kata daripada otak kamu pun tidak. Nak kata daripada kitab yang kamu ada pun tidak. Jadi macam mana kamu sampai boleh membuat keputusan mengatakan orang kafir lebih baik? Amlakum kitabun fihi Amlakum kitabun fihi tadrusun, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab? Nak kata mereka ini ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka baca kitab tu, tiba-tiba dapati dalam kitab tersebut ada menyatakan bahawa orang kafir ini di dunia mereka lebih baik daripada orang yang beriman, yang muslim. Di akhirat juga mereka lebih baik. Tak ada pun. Tidak dijelaskan dalam kitab. Maknanya ma'alakum kaifa tahkumun, Allah menafikan, Allah menidakkan dalil akal yang digunakan oleh orang kafir mengatakan orang kafir sama dengan orang yang Islam. Amlakum kitabun fihi tadrusun, atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya? Ini Allah nafikan kepada orang kafir, Allah menidakkan kepada orang kafir bahawa dalil akal di atas pun tidak digunakan pakai, tidak munasabah. Di bawah ini pun dalil kitab, dalil nakli dipanggil pun tidak ada. Jadi daripada mana golongan-golongan ini ambil keputusan, buat keputusan menyatakan sama? Am lakum fihi lama takhayyarun, atau di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untuk diri kamu sendiri. Inna lakum fihi, sesungguhnya di dalam bagi kamu, di dalam kitab tersebut apa yang kamu sukai. Maknanya nak kata dalam kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yang ada di tangan mereka, kitab itu nak kata mereka ambil yang mereka suka, mereka tinggalkan apa yang mereka tak suka pun tidak juga. Sebab ada di kalangan ahli kitab, mereka mengambil isi kandungan kitab yang mereka suka, kemudian meninggalkan isi kandungan kitab yang mereka tidak suka, tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Nak kata begitu pun tidak ada juga dalam kitab yang Allah jelaskan bahawa golongan yang mujrim sama dengan golongan muslim, ataupun sebaliknya, ataupun lebih baik lagi golongan mujrim yang berdosa, yang melakukan kejahatan dengan orang yang beriman ataupun menyerahkan diri kepada Allah. Nak kata di sini ada, kamu ambil sini. Ini yang bukti yang menyatakan bahawa mereka itu lebih baik. Tidak juga. Jadi kalau pilih-pilih dalam kitab suci pun tidak ada yang menyatakan bahawa orang kafir sama dengan orang Islam ataupun orang Islam sama dengan orang kafir. Tidak sama. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah, atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang kamu perkuatkan dengan sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari kami, balighatun ila yaumil qiyamah,
sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan mengikut kehendak diri kamu sendiri. Pandai-pandai kamu buat keputusan. Bukan ada dalil, bukan ada hujah, bukan diturunkan kitab, bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernyataan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan pandangan pendapat golongan-golongan kafir. Salhum, wahai Muhammad, kau tanyalah kepada mereka, tanya kepada golongan kafir yang membuat ketetapan semacam ketetapan yang mengatakan orang kafir sama dengan orang Islam tadi. Salhum, wahai Muhammad, kau tanya mereka, ayyuhum bidzalika za'imun, siapakah di kalangan mereka yang jadi ketua, yang bertanggung jawab, yang memikul amanah yang mereka keluarkan kenyataan mereka. Maknanya setiap perkataan yang dikeluarkan oleh orang kafir Allah akan tanya juga. Bukan kita saja yang Allah SWT tanya. Kita orang beriman, bila kita mengeluarkan kenyataan, bila kita mengeluarkan pendapat, maka Allah SWT tanya. Bukan kita saja, orang kafir pun ditanya juga. Jadi Allah tanya mereka, salhu, wahai Muhammad, kau tanya mereka, siapa di kalangan mereka ini yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat tadi? Di kalangan pemimpin-pemimpin mereka, siapa yang berani bertanggung jawab? Jadi keluar kenyataan pandai, tapi bertanggung jawabnya siapa yang akan bertanggung jawab? Pertanyaan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi Muhammad tanya mereka supaya ada sifat kebertanggungjawaban terhadap keputusan ataupun kenyataan yang dikeluarkan. Satu. Yang kedua, supaya mereka merasa jenuh. Siapa sebenarnya keluar keputusan begini? Sedangkan mengikut logik, akal pun tak logik, dalil daripada kitab pun tidak ada. Apa yang perjanjian yang mereka ambil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ada. Jadi daripada mana? Siapa nak bertanggung jawab? Am-lahum syurakaun, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Mereka mempunyai bucu-bucu yang mana mereka saling bersepakat untuk menyatakan pendapat ini. Falyatu bisyurakaihim, seandainya mereka punya sekutu, mereka punya geng-geng ataupun punya kawan-kawan yang sependapat dengan mereka, sama-sama kata sama saja orang kafir mau Islam ataupun orang Islam dengan orang kafir. Mereka bukan kata sama, mereka kata lebih baik lagi. Tapi Allah kata tidak, sama pun tidak, usahakan lebih baik. Kalau mereka kata mereka ini ada bucu-bucu yang sama pendapat dengan mereka, sama-sama kafir pun, falyatu bisyurakaihim, maka bawalah datang pada hari kiamat besok sekutu-sekutu mereka. Allah nak tengok sejauh mana hebatnya sekutu mereka ni. In kanu shadiqin, sekiranya ataupun jika mereka ini orang yang benar-benar dalam membuat keputusan ataupun mengeluarkan pendapat. Kemudian ayat 42 Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pula, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Yauma, pada hari, yukshafu an saqin, pada hari betis disingkapkan. Biasanya perkataan betis disingkapkan ini menunjukkan kegawatan yang berlaku pada hari kiamat ataupun hari akhirat. Ini menunjukkan huru-hara ataupun menggambarkan keadaan seseorang yang memang ketakutan, memang suasananya getir. Jadi macam kita bila nak melari suasana susah, kita akan, kalau kita pakai kain, kita akan ketatkan kain kita. Kalau kita pakai kain lampu, kita akan angkat kain kita. Kalau nak lari pun senang, nak buat urusan pun senang. Ini menunjukkan suasana dahsyatnya hari kiamat. Yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkapkan, nak menunjukkan kepada kita kesengsaraan yang berlaku pada hari kiamat. Hari yang bersangat
diseru untuk bersujud. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu untuk bersujud. Ini adalah cerita Allah Subhanahu wa taala, cerita pada hari akhirat ketika manusia berada dalam sangat kecil, maka orang-orang kafir diajak, diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan taklif. Kita di dunia ini satu tanggungjawab yang Allah bagi kepada kita supaya kita bersujud. Alhamdulillah kita bersujud dengan melakukan salat. Bagi orang kafir, bila tiba hari akhirat, bukan Allah nak tengok mereka disujud. Ini satu penghinaan sahaja kepada mereka. Allah gambarkan pada hari betis disingkapkan, suasana menjadi getir. Pada saat itu mereka diseru oleh Allah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersujud. Sujud, aku mau tengok. Seolah-olah bahasa kita, itulah guna. Wahum fala yastati'un, mereka tidak mampu bersujud. Maknanya bukan satu tanggungjawab yang diperintahkan kepada mereka, tapi satu penghinaan Allah nak hina mereka. Boleh sujud, kata boleh sujud, nak tengok pada hari akhirat. Sekiranya di dunia dulu mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang pernah sujud kepada Allah di dunia ini, dia sujud, maka di akhirat esok dia juga berkemampuan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu kemuliaan kepada mereka yang bersujud kepada Allah semasa hidup di dunia. Jadi bila disuruh bersujud pada hari akhirat, dalam hadis Nabi menyebut orang-orang yang beriman bila disuruh bersujud, maka mereka semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang munafikin dan orang-orang kafir. Dua golongan ini yang tidak boleh bersujud. Kenapa? Sebab masa hidup mereka di dunia Nabi sebut riya'an. Mereka melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Riya. Ini bahayanya sifat riya dan betapa pentingnya sifat ikhlas. Sehingga kami gambarkan di dalam hadis, bila Allah Subhanahu wa taala suruh bersujud, golongan kafir tak boleh bersujud, golongan munafik tak boleh bersujud, kerana mereka ini tidak ikhlas melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan kafir tak boleh sujud kerana mereka ini tidak pernah bersujud kepada Allah semasa hidup di dunia. Dan golongan yang boleh bersujud pada hari tersebut ialah golongan yang beriman betul-betul kepada Allah dan golongan yang ikhlas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis juga, orang kafir ini macam mana mereka tak boleh sujud? Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan belakang mereka ini sampai ke punggung, sampai ke kaki sama saja. Kita sekarang ni Allah Subhanahu wa taala jadikan belakang kita boleh tunduk, boleh bangun. Sebab apa? Kalau besi ada yang set kan, boleh bergerak. Jadi sebab itulah kita boleh rukuk, kita boleh iktidal, kita boleh sujud, kemudian seterusnya. Bagi orang kafir dan juga orang munafik yang melakukan amal ibadat kerana manusia nak tunjuk-tunjuk, mereka tidak boleh bersujud. Kenapa? Sebab Allah jadikan belakang mereka dan punggung mereka sampai ke kaki mereka hanyalah lurus semata-mata. Berdiri tegak begitu, nak sujud boleh? Tak boleh. Ini kesannya bagi manusia yang menunjuk-nunjuk dalam amalan mereka di dunia. Maknanya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan munafikin, golongan yang munafik. Satu, dan yang kedua golongan al-kafirin. Mereka tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tak pernah bersujud kepada Allah masa di dunia ini, bila diperintahkan bersujud di hari akhirat, mereka juga tidak mampu bersujud. Allah jadikan mereka tidak mampu bersujud. Walaupun mereka pada saat tersebut masing-masing, orang munafik pun mau bersujud, orang kafir pun mau juga bersujud. Sebab apa? Sebab mereka nampak sudah kekuasaan, kehebatan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menguasai hal tersebut. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan ataupun hari akhirat. Fala yastati'un, mereka tidak mampu bersujud. Tak ada upaya
bunyi macam khusyuk kan. Khusyuk ini kita tunduk. Di sini bukan makna khusyuk dengan makna tunduk, tawadhu, merendah diri. Tunduk khusyuk di sini dengan maksud hina. Orang yang malu macam mana? Kalau dia angkat kepala, dia rasa malu. Kalau dia tak tahu nak letak di mana, jadi mereka tunduk. Hinanya manusia pada hari akhirat. Bila diperintahkan sujud, tak boleh bersujud. Khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka melihat ke bawah, tunduk, malu, hina. Tarhaquhum dhillah, diselimuti oleh dhillah, kehinaan. Mereka rasa hina betul-betul. Berbeza dengan tunduk hina di hadapan Allah semasa hidup di dunia. Mereka yang menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, tawadhu, rendah diri, malu mengangkat kepala di hadapan Allah kerana rasa banyak dosa, mereka akan mulia di hari akhirat. Tetapi bagi manusia yang angkuh, takabur, rasa bangga, hebat dengan Allah di hadapan Allah, mereka ini mengangkat muka di dunia, sombong, takabur, mereka akan menundukkan muka hina dan tunduk malu kepada Allah SWT di hari akhirat. Jadi siapa yang mendorong mukanya ke langit kerana takabur, dia akan hina, menundukkan pandangannya ke bumi. Dan siapa yang menundukkan pandangannya ke bumi pada masa hidup di dunia, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ini yang disebut khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka tunduk ke bawah, khusyuk. Kita sebut khusyuk. Khusyuk ini maknanya konsentrasi penuh tunduk ke bawah, itu salah satu ciri-ciri khusyuk. Jadi khasyi'atan ini di sini bukan makna khusyuk begitu. Maknanya menghina diri. Bila berada betul-betul di depan Allah Subhanahu wa taala, nak jawab pun tak boleh, nak melakukan perintah pun tak boleh. Kenapa? Sebab di dunia tidak pernah sujud kepada Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, dan sesungguhnya kanu, mereka semua yud'auna, diseru, diajak ila sujud, untuk bersujud. Bila semasa hidup mereka di dunia, mereka pernah diajak supaya bersujud. Dan kata Imam An-Nakhai, mereka diajak bersujud di sini, kita sebut pun sembahyang, tapi ini yang dimaksudkan ialah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Maknanya orang kafir confirm sudah tidak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan betapa ramai juga umat Islam yang tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bila mereka disuruh bersujud, mereka tak mampu bersujud. Kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka tak mampu bersujud. Kenapa? Kerana dan sesungguhnya mereka semua diajak untuk bersujud wa hum salimun, dalam keadaan mereka di dunia itu sehat, sejahtera, tidak ada apa-apa penghalang yang menghalang mereka bersujud pada Allah SWT, tapi mereka tetap juga tidak bersujud. Jadi pada hari akhirat Allah tidak izinkan mereka untuk melakukan perbuatan sujud pada Allah. Belakang mereka sudah dijadikan betul strik ini, tidak boleh untuk dikasih bengkok. Inilah keadaan mereka. Dan kita sedih, macam mana keadaan orang yang Islam yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai tuan-tuan kan? Nah, yang sujud pun ramai alhamdulillah, tapi yang tak sujud pun ada juga tak pernah sujud. Hatta sembahyang Jumat pun jarang-jarang. Padahal sekali seminggu. Ini yang perlu kita fikirkan sama-sama. Macam mana nak ajak mereka untuk sama-sama sembahyang juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut mereka ini ataupun kita ini termasuk dalam golongan yang diperintahkan sujud pada hari akhirat, tak mampu untuk bersujud. Fadharni, Allah kata fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Fadharni, maka tinggalkanlah aku, biarkanlah aku, wa man yukadzibu bihadzal hadits, dan sesiapa yang mendustakan
perkataan, percakapan yang dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ayat suci Al-Quran Karim. Allah kata, maka serahkanlah, tinggalkanlah aku bersama golongan yang mendustakan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Maknanya golongan yang tak percaya kepada ayat suci Al-Quran, banyak ke, semua sekali ke, separuh ke, atau sedikit ke, atau 100% ke, fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Walaupun ayat ini ditujukan sebenarnya kepada musyrikin Makkah, tapi secara umumnya kita juga termasuk di dalam golongan ini sekiranya kita tidak mempercayai isi kandungan Al-Quran walaupun sedikit. Ikhwati, kita juga sama macam mereka, dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tinggalkanlah aku, serahkanlah aku bersama dengan orang yang mendustakan Al-Quran. Maknanya orang yang mendustakan Al-Quran ini serah pada aku akan uruskan mereka. Allah bukan kata wahai malaikat kau urus mereka, tidak. Allah kata fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Ini bagi aku selesaikan. Kalau bos begitu, kepala penjahat, kalau kepala penjahat bos yang selesaikan sendiri. Kalau kita tengok siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada seorang yang mampu menandingi. Allah kata fadarni, maka biarkanlah aku, serahkanlah aku wahai Muhammad, wa man yukadzibu bihadzal hadits, terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum, kami akan menguji mereka, istidraj mereka, kami akan tarik mereka perlahan-lahan. Tarik dengan cara mana istidraj? Sanastadrijuhum, ditarik secara perlahan-lahan tanpa manusia sangka bahawa itu adalah musibah ataupun ujian, bala, bencana, kerana mereka menyangka itu adalah nikmat. Min haitsu la ya'lamun, sekira-kira mereka tidak tahu, tidak sedar bahawa itu adalah istidraj. Apa dia istidraj? Allah Ta'ala bagi nikmat kepada seseorang manusia, kemudian dengan nikmat tersebut mereka rasa Allah sayang kepada diri mereka, tapi sebenarnya nikmat itulah yang Allah kasih sebagai nak menjauhkan lagi dia daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan kita biasa-biasa saja. Kemudian Allah bagi rezeki lebih. Dengan sebab rezeki yang Allah bagi lebih kepada kita itu, kita menyangka Allah sayang kepada kita. Tapi tanpa kita sedar bahawa rezeki yang lebih tadi menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah. Ini merupakan istidraj. Maknanya Allah uji kita untuk jauh daripada Allah. Sekiranya kita tidak berdaya melepasi ujian tersebut, maka kita akan semakin jauh. Macam Fir'aun, Allah istidraj dia dengan apa? Dengan kekayaan dan juga pangkatnya, kedudukan dia. Jadi ini merupakan istidraj. Contohnya, Allah bagi kepada kita harta kekayaan, kereta, boleh pakai kereta yang mewah, rumah boleh duduk rumah yang besar. Kemudian bila kita dapat harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, maka kita semakin jauh dengan agama. Dulu tak pernah mengamalkan rasuah, sekarang mengamalkan rasuah. Ini istidraj. Dulu hampir diri kepada masjid, sekarang jauh daripada masjid. Ini juga istidraj. Dulu masa mula-mula kaya, bayar zakat. Bila dah kaya betul-betul, sayang pula nak bayar zakat. Itu istidraj. Kita sangka macam, bagus betul bahawa Allah sayang betul pada kita. Dengan berkat usaha kita, Allah bagi nikmat. Tapi kita lupa bahawa nikmat itulah sebenarnya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita lengkar dengan nikmat untuk mengambilkan diri kepada Allah, itu namanya istidraj. Jadi Allah bagi kepada mereka nikmat. Dengan nikmat tersebut mereka bertambah kufur, sehingga dengan nikmat tersebut mereka tak sedar pun mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Allah nak menguji seseorang. Kadang-kadang Allah uji dengan kemiskinan. Kemiskinan itu bukan ujian yang jelas, tapi bila kekayaan
ujiannya tidak sejelas kemiskinan. Kita rasa bila kita buat baik, kita semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Sedangkan dalam kekayaan itulah kita mengumpul dosa. Sebab itulah ulama menyebut, bila kita buat maksiat, Allah halang rezekinya daripada sampai kepada kita, itu kita tidak begitu risau. Sebab itu didikan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat maksiat, terjebak dalam maksiat, Allah tarik sedikit nikmat, itu biasa. Allah nak suruh kita sedar. Tapi yang kita lagi risau ialah bila kita buat maksiat, rezeki kita semakin bertambah, semakin bertambah. Ini merupakan istidraj. Ini yang kita risau. Sebab jangan manusia yang menyangka bila dapat nikmat itu adalah istidraj. Allah nak bagi dia semakin jauh dengan Allah, nak uji. Kalau dia kembali ke pangkal jalan, dia lulus ujian. Kalau dia terjerumus lagi ke lembah yang lagi jauh, maka dia lagi jauh daripada agama Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka sikit demi sikit, sikit demi sikit ke arah yang tidak baik, sehingga mereka tidak sedar pun itu merupakan istidraj. Wa umli lahum. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Allah perpanjangkan tempoh golongan-golongan yang Allah bagi istidraj. Baik kita tengok orang kaya, janganlah kita membayar zakat, berarti anak yatim tiba-tiba kenapa lama? Panjang betul umurnya. Kalau ayah kita sayang ni sekejap saja meninggal. Baru kita jumpa dia 2-3 kali, sempat salam, meninggal sudah. Kita rasa kalau orang itu baik, cepat dia meninggal dunia. Tapi kalau orang itu zalimnya, jahatnya, lambat betul umurnya, Allah kasih panjang, baik kenapa lah? Kita tertanya-tanya. Ini Allah bagi tahu. Wa umli lahum, dan kami perpanjangkan tempoh kehidupannya. Wa umli lahum, wa amhalu lahum, dan kami memberi tangguh kepada mereka. Maknanya tak ada terus umur mereka. Tidak Allah balas dengan balasan yang direct kepada mereka. Allah bagi lagi tangguh. Mudah-mudahan mereka ini kembali ke pangkal jalan. Itu satu sebab Allah menangguh keadaan mereka daripada dikembalikan kepada Allah SWT terus. Kalau dikembalikan mungkin juga tak sempat bertaubat. Tapi Allah bagi tempoh supaya mereka cepat bertaubat, dapat bertaubat, sempat bertaubat. Inna kaiti mati, sesungguhnya rencanaku, tipu dayaku sangat teguh. Maknanya Allah buat macam-macam mana pun, kita sebagai hamba tetap kena ikut takdir yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah rencana pasti terjadi, kemudian kita lah yang akan menghadapi situasi tersebut. Bila Allah uji dengan kekayaan, maka bersyukurlah. Uji dengan kemiskinan, maka bersabarlah. Dua-dua itu baik bagi kita. Dua yang kita pelajari. Antas aluhum ajran fahum min maghramin mufqadun, ataupun apakah kamu meminta upah? Allah kata, kenapa susah betul orang kafir nak beriman kepada kamu wahai Muhammad, nak beriman kepada ajaran yang kamu bawa? Antas aluhum ajran, atau apakah kamu pernah minta upah dari mereka? Nak beriman bayar upah dulu, nak beriman bayar upah dulu, nak masuk surga bayar upah dulu. Tak ada pun. Jadi kenapa susah sangat nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi berdakwah tak minta upah pun manusia tak nak beriman. Kalau minta upah 2-3 kali ganda tidak mahu beriman kepada Allah. Fahum min maghramin mufqalun. Seolah-olah Nabi ini minta upah, mereka menjadi berat, jadi bebanan pula, jadi hutang pula dengan Nabi. Kalau tak bayar kepada Nabi tak boleh beriman. Sedangkan itu semua tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma indahum al-ghaib, atau apakah ada pada sisi mereka al-ghaib, ilmu tentang perkara ghaib. Fahum yaktubun, lalu mereka menulis perkara ghaib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mereka tahu sudah tentang alam ghaib,
ada lebih dia di perbuatan dia baik. Kadang di bulan Ramadan dia antar makan dan lain-lain di bulan Ramadan dia bagi orang di rumah itu. Iya. Apakah dengan ini dia sebuah orang tapi bagi dia dapat pahala tidak diberi pahala? Dari segi orang kafir nak dapat pahala mesti ada tapak pahala dulu. Tapak pahala apa dia? Syahadat. Tak ada syahadat tak dapat pahala apa-apa pun. Begitu juga tidak ada syahadat, tidak diperintahkan benda yang terkandung dalam syahadat. Contohnya sembahyang, orang kafir wajib tak? Tidak wajib sembahyang. Kenapa? Tapaknya belum ada. Macam kita nak buat rumah, ada sudah jendela, ada sudah bumbung, ada sudah atap, tapi bim bawah pun belum ada lagi, tiang pun belum ada lagi. Macam mana mau tertegak? Nah, begitulah juga situasi orang kafir yang sedekah buat rumahnya, sedekah duitnya, buat kebajikannya, buat mati berbuka puasanya, tidak ada apa-apa ganjaran untuk mereka kecuali setelah mereka bina takwa. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mereka mengucap pada hari ini, mengiktiraf pengabdian mereka kepada Allah, mengakui Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka segala kebaikan mereka yang lepas-lepas, katakan 10 tahun, 20 tahun, kebaikan mereka bermula daripada akhir balik sampai mereka mengucap 2 kalimah syahadah, semua kebaikan yang mereka buat ini dikumpulkan kembali dan dimasukkan dalam hasanat mereka, kebaikan mereka. Bila ada takwa, semua ditarik balik, semua kebaikan mereka masuk dalam sini. Kejahatan macam mana? Kejahatan tidak dibawa. Itu istimewanya orang yang tidak beriman tiba-tiba beriman. Tapi kalau belum beriman, buatlah baik sebaik manapun, bila akidah itu tidak baik, maka tidak dikira sebagai satu kebaikan. Kalau orang yang murtad, orang Islam kemudian murtad, semua amalan kebaikan dia terhapus sama sekali dan kejahatan dia masih lagi kekal. Nampak? Bila dia murtad, dia kembali kepada kekufuran. Agak-agak bolehkah dia bersujud? Mereka sudah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Bila dia murtad, segala kebaikan dia terhapus, tapi segala kejahatan dia masih lagi kekal. Nampak? Kita nak menentukan mereka boleh bersujud ataupun tidak boleh bersujud. Di dunia ini mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pernah bersujud, tetapi segala sujud mereka itu tidak pun dikira. Kenapa? Sudah dididik oleh sebab mereka murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak-agak boleh tak? Tak akan boleh sujud. Sebab mereka sudah kembali kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Inna syirka la zulmun azim." Bila manusia melakukan syirik, inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar merupakan satu kezaliman yang besar. Dosa selain syirik Allah ampunkan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Macam mana? Kalau dosa lain, dosa manusia mencuri, merampok, sabung ayam, berzina, minum arak dan sebagainya, bila manusia bertobat, kita kembali ke hari akhirat, tengok-tengok dosa kita tak ada sudah. Kenapa? Sudah bertaubat di dunia. Dan bila Allah SWT sudah hapuskan dosa kita, tidak lagi perlu disucikan dengan cara dibakar di api neraka. Mana sudah bertaubat untuk dosa lain. Tapi kalau dosa syirik, murtad ini mengatakan ada Tuhan lain selain daripada Allah SWT, keluar daripada ajaran agama Islam, menduakan Allah ataupun yang menyamakan sifat zat af'al Allah SWT, maka Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa syirik. Maksudnya apa dia? Kalau dia masuk Islam balik, Ustaz dia murtad hari itu, kemudian masuk Islam balik 2 tahun akan datang, alhamdulillah
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة